السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, InsyaAllah pada malam ni sambung kitab Idaman Penuntut. Pada muka surat yang kedua, kitab Rumi. Kitab Jawi muka surat 9. Jawi 9, Rumi 2. Yang mana kita membicarakan tentang masih lagi dalam bab air. Sebelum ni kita bincang berkaitan dengan air mukhalid ataupun air yang sebelum ni, awal-awal air mutlak, kemudian air musyammas, kemudian air musta'mal, kemudian air mutaghayyir. Itu yang terakhirlah, air mutaghayyir. Kemudian insya-Allah malam ni air mujawir. Air mujawir pula. Itu malam ni. Yang mana kita dah sedia maklum, secara umumnya air terbahagi kepada dua lah. Air yang berubah terbahagi kepada dua. Yang pertama, air yang berubah dengan benda suci. Air yang berubah dengan benda suci, air yang berubah dengan perkara yang suci terbahagi kepada dua. Satu dipanggil mukhalid, satu lagi dipanggil mujawir. Dan ada lagi air yang berubah dengan satu lagi dengan najis. Maka air mutanajis lah, itu akan masuk, akan datang. Cuma air itu air mutlak. Tiba-tiba air itu berubah. Bila kita kata berubah, tiga perkara lah berubah: bau atau warna atau rasa. Tiga ni namanya perubahan yang telah berlaku pada air yang mana asal tu air putih lah, air mutlak. Kemudian berubah bau, warna atau rasa. Berubah bau, warna atau rasa ni kadang-kadang disebabkan benda tu suci. Contohnya sirap ke, nila ke, suci. Benda tu suci. Kadang-kadang berubah tu pula dengan benda najis. Dengan najis. Maka dia jadilah air mutanajis. Kalau air itu berubah dengan benda yang suci, berubah, tapi benda tu benda suci, terbahagi kepada dua. Yang baru-baru ni, bukan baru ni lah, bulan lepas kita bincang berkaitan dengan perubahan air itu dengan cara mukhalid. Mungkin dalam kitab dia disebut mukhalid dalam kurungan tu, iaitu air yang berubah dengan benda suci, terbagi kepada dua kan. Yang pertama dengan cara mukhalid. Mukhalid ni sebati.
Dengan maksud masuk benda suci dalam air tu pun berubah, mungkin bau, mungkin warna, mungkin rasa dah berubah. Berubah kerana apa? Kerana sesuatu telah masuk. Sesuatu tu najis ke? Bukan, suci. Tapi walaupun benda tu suci, tetap juga namanya perubahan telah berlaku. Maka air tadi namanya air suci, tapi dia tidak menyucikan dah. Sebab dia dah berubah. Dan perubahan tu dengan cara mukhalid, iaitu sebati. Bila dah masuk ke dalam air, kemudian tak boleh kita nak keluarkan balik. Masuk dalam air tu tak boleh keluar. Macam sirap kan, dah masuk dalam air tu berubah, tak boleh nak keluarkan sirap tu balik. Masuk nila dalam air, kemudian berubahlah air tu jadi warna biru. Tak boleh nak keluarkan balik. Perubahan tadi namanya mukhalid. Itu yang lepas. Yang pada kali ni, kalau kita rumi saya ni yang duduk tengah-tengah tu, masih lagi 3. I, 3 kan. Yang demikian jua suci lagi menyucikan tu. Kalau yang Jawi, muka surat 9 tu, perenggan yang kedua. Demikian jua. Ini apa ni? Air yang berubah tadi, sambungan cerita tadi. Air yang berubah, tapi bukan berubah dengan benda yang sebati. Dia berubah dengan benda yang tak sebati. Ini. Okay. Demikian jua, kata pengarang, demikian jua, maksud demikian jua tu suci lagi menyucikan. Maknanya, yang sebelum ni, air yang berubah dengan benda yang sebati yang tak boleh kita nak keluarkan balik, dia suci tapi tak menyucikan. Yalah, logik lah. Air sirap suci boleh minum, tapi ambil wuduk tak sah, mandi wajib tak sah dengan air sirap. Air nila sama juga, masuk nila dalam air, maka air itu berubah jadi biru. Dan ianya berubah tu dengan cara sebati, mukhalid. Dan tak boleh nak buang balik biru tu, nila tu tak boleh nak ambil balik. Maka dia suci, boleh buat basuh baju apa semua, cuma dia tidak menyucikan. Kalau baju tu ada najis, pakai air nila tak boleh. Air nila tu masuk air bercampur nila, tak sah. Bukan tak sah, tak suci. Walaupun najis semua dah hilang dekat baju tu, dan tinggal lagi biru lagi dekat baju tu, tetap tak menyucikan. Sebab dia suci, tapi cuma dia tidak menyucikan. Itu kalau air yang berubah bercampur dengan benda yang sebati. Yang ini bukan. Demikian juga suci lagi menyucikan. Maknanya mutlak, kekal mutlak. Air yang berubah ni, berubah. Air yang berubah, yang mana air tadi bercampur dengan sesuatu benda yang suci. Suci juga, sama juga. Cuma yang beku atau berasing, dalam kurungan mujawir. Maksudnya berubah, tapi berubah bukan dengan sebati. Bahasa lain, kalau masuk benda tu dalam air, kita boleh buat keluar balik. Boleh buat keluar balik benda tu. Bila keluar balik benda tu, dia meninggalkan kesan, dia meninggalkan bau, warna atau rasa. Namanya air berubah, kan? Dia meninggalkan bau, warna atau rasa. Air tu suci lagi menyucikan ataupun kekal mutlak. Kat sini yang kita kata, maknanya berubah. Air kalau bercampur dengan nila dengan apa semua, tak apalah, dia berubah dan dia tak mutlak dah. Tapi kalau air ni berubah dengan benda juga, cuma benda tu boleh buat keluar balik aja sebab dia beku. Maknanya air tu kekal mutlak. Ya, walaupun berubah, kekal mutlak. Ya. Tak boleh. Dia panggil air yang berubah dengan benda suci. Tu dia kata. Air yang berubah dengan benda suci. Air tu, airnya asalnya tak berubah, putih. Kemudian dia berubah dengan benda suci. Benda suci tu nila suci. Bila kita kata suci, jangan kita fikir makan pula. Suci tu maksud bukan najis. Itu suci, nila suci ke? Boleh makan? Bukan maksud makan. Benda tu kan suci. Ada nila dalam poket, sah sembahyang. Sah kan? Benda tu benda suci. Bercampur air tu berubah. Dia panggil air yang berubah dengan benda suci. Ada lagi, satu lagi, jenis mukhalid ke mujawir, atau bahasa Melayu jenis sebati ke jenis yang tak sebati. Berubah dah berubah. Jenis sebati, jenis sebati suci tak menyucikan. Tak boleh ambil wuduk, tak boleh basuh lantai yang ada najis. Tai ayam, kita pun buang tai ayam tu, ambil air nila ke air sirap ke yang berubah, air gula ke, sama juga. Air putih elok, bubuh gula. Buah gula kan dia dah berubah, warna tak berubah, bau mungkin tak berubah, tapi rasa berubah. Maka namanya air yang telah berubah. Berubah dengan apa? Dengan benda suci. Gula kan suci, okay. Lepas tu pula nak tengok pula, berubah dengan benda suci tu jenis mukhalid ke mujawir, atau jenis sebati ke jenis tak sebati. Boleh keluarkan balik gula tu? Tak boleh dah keluarkan balik sebati dah. Maka
Kalau ada tai ayam, kita buat contoh, kita dah buang tai ayam tu, dah gosok dah apa semua, dah tak ada tai ayam, kena lalukan dengan air mutlak. Dia pun lalukan dengan air gula, tak suci. Walaupun nampak bersih dah, berkilat lagi, tak suci tempat tu. Ataupun dia pakai air nila, ada basuh baju tadi, nila lebih, dia tuang air nila, tak suci tempat tu. Walaupun tak ada najis. Tempat tu nama najis hukmi. Kena lalu dengan air mutlak. Apa maksud air mutlak? Suci dan menyucikan. Sebab tak boleh keluar. Tapi dalam bab ni, mujawir ni, dia berubah juga. Dia berubah. Air itu berubah. Asalnya air itu tak ada air putih, air mutlak. Masuk sesuatu dan air itu berubah. Berubah. Maknanya air yang berubah. Okey, berubah pula dengan najis ke benda suci? Benda suci. Dia bagi contoh apa? Seperti gaharu, minyak makan dan sebagainya. Berubah ke? Dah air ni dah berubah. Bau, warna atau rasa dah berubah. Berubah dengan apa? Benda suci. Sama macam tadi. Tapi cuma nak tanya, jenis sebati ke jenis tak? Sebati tu maksud boleh keluarkan balik tak? Boleh tarik balik tak? Boleh. Sebab tu dia kata mujawir. Mujawir ni sebenarnya dah jadi bahasa Melayu. Ya ke? Perkataan asal. Jara. Apa? Jara yajuru jiran. Jiran tu. Asal daripada jara lah. Jadi maksudnya maksudnya mujawir ni berjiran. Jadi boleh kata air dia berjiran dengan, maksud dia tak sebati lah, dia berjiran. Itu mujawir. Sebenarnya dah jadi bahasa Melayu dah. Cuma kalau kita ambil perkataan asal je, jara yajuru jiran. Jiran tu lah sebelah. Jadi air tu dia berjiran dengan sesuatu. Benda tu pula beku. Dengan sebab dia berjiran berubah. Berubah apa? Bau, warna atau rasa kan? Okey, berubah. Air tu namanya air yang telah berubah dengan benda suci. Benda suci berubah, tapi pula jenis apa ni? Jenis berjiran. Jenis berjiran air mutlak. Jenis sebati tak mutlak. Jenis berjiran mutlak. Contoh, blender daun pandan. Blender daun pandan, ambil air dia, campur dengan air mutlak, air kosong. Berubahlah color, warna, mungkin bau pun berubah. Rasa pun silap-silap berubah. Rasa pandan, bau pandan, warna pandan. Okay. Air itu berubah. Air itu suci. Berubah dengan pandan suci. Air yang berubah dengan benda suci. Sebab pandan itu suci. Jenis apa ni? Jenis sebati. Habis. Habis tu maksud apa? Air itu suci. Boleh nak buat kuih, nak makan, nak minum boleh. Tapi tak boleh ambil wudu, mandi wajib, basuh najis, tak boleh. Dia tak menyucikan. Cuma dia tu suci. Berbeza dengan pandan, daun pandan yang kita tak blender. Kita letak satu-satu je. Agak-agak sehari, dia berubah bau. Adalah taklah sepadu bau kita blender, tapi bau tinggal sikit ada. Okey. Air betul kita buanglah daun pandan tadi. Okey, air dah berubah. Air ni air berubah. Ya, air berubah dengan benda suci. Ya, dengan benda suci. Jenis apa ni? Jenis mujawir, jenis berjiran. Jenis boleh buat keluar balik. Dah buat keluar dah pun daun pandan tadi. Berubah mutlak. Walaupun berubah bau pandan. Tu perbezaan di antara air yang berubah dengan benda suci. Kadang-kadang dia jadi tak mutlak dah, suci tak menyucikan. Kadang-kadang dia suci menyucikan. Suci dan menyucikan. Sebab tu kalau kita ingat yang sebelum ni kan, yang dia bahas kalau ni, pengarang kata, kita undur sikit, dia kata ni, sebaliknya jika seperti bercampur dengan cecair yang sama sifatnya. Okey ni, pada pendapat saya, atas sikit, air paip yang kita gunakan sekarang yang mana telah bercampur dengan klorin termasuk dalam golongan air ini, air yang mukhalid tadi. Dia kata tu. Jadi klorin yang kita nak pakai ni, jika dia berubah banyak, berubah bau klorin, maka air itu suci tapi dia tidak mencucikan, tak sah wudu. Kecuali dia berubah sikit, dimaafkan. Itu yang lepas lah. Tapi dia bagi contoh gaharu. Siapa pernah tengok gaharu? Kadang-kadang kita sebut gaharu. Gaharu ni kayu lah kot kita. Kayu kan? Kayu. Ambil kayu gaharu, buah dalam air. Sehari dua hari dia akan berubah bau gaharu. Okey, namanya air yang telah berubah dengan gaharu suci. Okey, dengan benda suci. Mutlak ke tak? Boleh keluarkan balik gaharu tu.
Boleh ambil seketul buang garu, maka air itu kekal mutlak. Sebab tu dia bagi contoh garu. Kita bagilah contoh yang lain-lain lagi. Kapur barus. Kapur barus yang dulu. Kapur barus dulu dia memang macam batu. Macam batu, keras macam batu. Kapur barus sekarang dia dah proses, dia buat petak-petak kecil-kecil. Lain sekarang. Malah ada yang pakai macam cecair lah kapur barus tu, macam lotion. Ada yang berserbuk. Tapi ada yang masih lagi beku, tapi beku yang telah diproses. Dia hancurkan, lepas tu dia buat cantik-cantik, petak-petak cantik. Okay. Jadi kita nak cepat, bagi orang pemandi jenazah, kita nak cepat untuk jadikan air itu berbau, bau kapur barus, kita ramas. Ataupun kita pakai yang cecair. Maka dia jadi sebati, mukhalid, tidak mujawir lagi, air itu tak mutlak. Cuma sah ke mandi jenazah? Mandi jenazah air 9, air macam-macam jenis air. Malah air pipe tu lama dah sah. Kita kata alamak, habis lah, tak sah lah mandi jenazah. Sebelum nak sabun tu kita dah jiruh macam-macam dah terangkat dah kat situ. Cuma kita je ada adat kita di tanah Melayu ni ada air 9 lah, itulah air berapa lah kan, air macam-macam lagi, air kapur barus lah sebagainya. Jadi bila macam tu air yang telah kita hancur, kita ramah tadi ataupun kita picit macam lotion tadi tu, asalnya kapur barus, maka dia dah jadi mukhalid, tidak mujawir lagi, air tu tak mutlak dah. Jadi kalau kita tuang kali takhir, tak apalah tuang kali takhir, itu bukan untuk menyucikan jenazah mayat tu, tidak. Yang menyucikan mungkin yang kali pertama masa mula-mula pipe tu. Sebab yang nak sabun nak apa tu semua sunat-sunat je. Untuk sah macam mandi wajib lah, kena semua air dekat badan jenazah, terangkat lah. Tak payahlah 9 ke berapa kali pun, nak buat-buatlah. Dengan air bunga, air apa sebagainya, buatlah. Cuma nak beritahu untuk sah tu air mutlak sekali je, sah dah. Jadi walaupun air kapur barus tadi dah tak jadi mutlak, tapi tak risau lah. Kita jenis mandi jenazah kadang-kadang sampai terkopek kulit, banyaknya mandi. Kadang-kadang letak lama sangat sampai kulit alamak. Sepatutnya janganlah lama-lama sangat, janganlah banyak-banyak sangat. Jadi dulu tak macam tu. Dulu mendengar je meninggal, dapat call ke, dapat tahu ke ada orang meninggal, pemandi jenazah terus cari kapur barus dulu seketul, besar ni lebih kurang 2-3 ketul besar ni, terus ambil, terus cari baldi, terus letak. Sebab apa? Nanti proses nak gali makan masa. Bila beberapa jam, 5 jam, 6 jam, mungkin 10 jam baru mandikan, waktu tu air tu dah bau dah. Kita ni yang ramah-ramah ni sebab kita nak cepat. Kita tak ada masa, zaman sekarang zaman cepat. Jadi bila dia letak seketul gitu kapur barus tu, selang 5, 6, 7, 8 jam, okey, dah siap dah semua, maka nak mandikan lah. Dia dah letak awal-awal, dengar kematian dia, itu cari dulu apa kapur barus. Okay. Kemudian dia pun buat keluar, masih lagi besar tu kapur barus tu, masih lagi besar. Dia ambil tak kat tepi, bau air kapur barus, air tu mutlak suci dan menyucikan. Nampak beza? Tapi benda tu tidaklah kita nak kata sah dan tak sah mandi jenazah. Cuma status air tu berubah. Kalau kita tak belajar, tanpa kita sedari, rupanya kita dah mengubah status air. Asal dulu buat air kapur barus, kenapa nama kapur barus? Kenapa tak pakai yang lain? Kapur barus ni ada negara-negara lain tak pakai pun kapur barus. Kenapa kita pakai? Kenapa orang dulu pakai kapur barus? Sebab dia kapur, bila kapur dia tu batu lah kita kata. Bila batu dia jenis mujawir, bila letak dalam air hanya bau je keluar, dia tu tak hancur. Sebab tu orang tua-tua dulu guna macam tu. Tapi kita dah terbalik, kita pergi ramas, kita pergi hancurkan. Tak salah. Air tu tak mutlak. Cuma air tu tak mutlak. Katakanlah dia hanya mandi dengan air kapur barus je, tak ada bilah-bilah dah, tak sah. Katalah gitu. Dia dah ramah dah air kapur barus tu. Dia mandikan pula, tuang air pertama kapur barus, 2 kapur barus, 3 kapur barus, 4 kapur barus. Main kapur barus semua. Air kapur barus yang telah diramas ataupun yang telah sebati, maka mandi jenazah tu tak sah. Tapi kita tak gitu, kita air kapur barus kali ke berapa tak tahulah. Mula air pipe dulu, balik ratakan dulu, lepas tu sabun, lepas tu bilah lagi kan. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Jadi itu sedikit perbezaan. Contohnya air mawar. Air mawar. Status air mawar. Air mawar nak mandi jenazah jugalah. Dia ada air mawar satu botol tu. Air mawar tu dia buat daripada mawar lah. Dari segi istilah syarak dia tak panggil air.
Istilah syarat dia ada dua. Dia ma'un, ma'i'. Ma'un tu air. Mungkin boleh jadi air mutlak, air. Ma'i' ni cecair. Jadi air mawar dia sebenarnya bukan air, dia cecair. Berbeza tu. Macam air kelapa. Air kelapa bukan air, dia cecair. Tapi orang Melayu panggil air juga. Jadi kita faham dah mawar tu, air mawar tu dia bukan air. Kemudian kita campur dalam baldi ke apa, satu baldi air mawar. Air tu semua jadi mutaghayyir ataupun air yang suci. Tapi dia telah berubah. Berubah pula dengan benda suci, mawar suci. Dan dia pula jenis mukhalid, jenis bati. Maka air tadi tu tak mutlak. Air tu suci. Boleh mandikan jangan boleh. Cuma dia tidak menyucikan. Dia tak ada kekuatan untuk menyucikan. Kalau air mawar. Jadi sebab tu dalam kursus-kursus jenazah kan, dululah saya sukalah untuk share benda macam tu. Pemandi-pemandi jenazah ni bila kata okey, ni air apa? Memanglah kita buat melalui pengalaman, cara mandi dan sebagainya, kita ulanglah cara itu, maka betul lah. Kita ulang. Tapi bila kita ni air apa? Walaupun dah lama mandi jenazah, goyang tak nak jawab. Ni air apa? Kejap-kejap. Air kafarus ni air apa? Air apa tu maksud status dia. Tak, kita mandi jenazah ustaz. Ada mula kau nak mandikan jenazah, kita buat gini-gini, maka sah sebab kita dah ulang banyak kali dah benda ni. Buat benda yang sama, yang asalnya memang sah, memang telah diakui sah, dia ulang aje lah. Buat apa nak fikir status air? Ulang je, betul lah. Ulang. Tapi dari segi keilmuan tak tambah. Nak tanya status air ni apa? Ni air mawar kan? Dah masuk dalam baldi dah? Atau masuk dalam bekas dah masuk dah? Okey, ni air apa ni? Air mawar, tahulah status dia. Mutlak ke, mutaghayyir ke, muqayyad ke, qaid lazim ke, qaid tak lazim ke? Tak tahulah pula. Tapi ini untuk Tuhan kata. Okey, kejap. Ni air apa? Air pipe saya tak tanyalah, mesti dah akan jawab air mutlak. Kalau air pipe dah keluar tu. Supaya kita lebih sikit. Biar tahu status tu. Bukan sekadar pengalaman, dan kita ulang pengalaman tadi tu, memang sah lah. Sebab kita ulang benda yang sama. Cuma status air tu kadang-kadang, contohnya dalam kapur barus tadi kan, air kapur barus tadi berubah status dulu dan sekarang. Dulu air mutlak, sekarang air mutaghayyir, air yang berubah, tak mutlak dah air kapur barus. Sebab kita gamas ataupun kita hancurkan, nak bagi cepat. Jadi air yang berubah dengan benda yang tak sebati tadi ada dua pula. Okey, air yang berubah, air yang mujawir, air yang berjiran, dia berubah. Bila dia berubah pula dengan benda beku. Okey, kita boleh ambil balik benda tu, maka air tu kekal mutlak. Okey, cara dia berubah dua. Yang pertama, dia berubah dengan masuk dalam air tu. Contohnya macam sebut contoh tadi lah, kapur barus masuk dalam air, beku. Gaharu contoh dalam kitab kita, masuk dalam air, dia masuk dalam tu. Dan kemudian selang berapa lama kita pisahkan dia, boleh pisah, dan air tu bertukar sifat dia, maka kekal mutlak. Itu satu cara. Cara yang kedua, ataupun bagi contoh dia ni dululah. Contoh dia bagi minyak makan. Bila sebut minyak makan, maksudnya bukan minyak bekas goreng tu, bukan. Maksud minyak makan tu minyak kelapa. Dulu orang pakai minyak kelapa, atau minyak kelapa sawit, atau minyak petrol, atau minyak hitam. Minyak hitam yang tak pakai lagi. Minyak hitam dah pakai, dia jadi warna hitam kan. Minyak hitam yang tak pakai lagi, dia tak warna hitam. Minyak hitam yang belum guna. Termasuklah minyak masak, dia bagi contoh aja. Macam mana? Air ada, air mutlak. Termasuk minyak masak, minyak kelapa sawit, minyak kelapa sawit suci. Minyak motor, minyak kereta suci. Diesel suci. Minyak hitam yang tak pakai lagi suci. Minyak suci. Okey, kita campur tu maksud air ada, masuk minyak. Campur. Selang beberapa lama, sejam, 2 jam, 3 jam ke apa, boleh tak buang minyak? Boleh. Kita ambil ke atas, buang minyak. Air tu berubah tak? Ada berubah bau. Berubah bau. Air itu kekal mutlak. Sebab mujawir, dia tak sebati. Minyak tu tak sebati. Tapi kalau minyak tu bekas goreng ayam, bekas goreng daging, tak boleh. Tak boleh tu dengan maksud masa goreng daging tu ada darah duk masuk dalam tu. Sebab tu tak boleh minyak tu. Jadi disebut minyak masak kat sini, bukan minyak makan kat sini, bukan maksud minyak yang dah guna ya.
maksudnya minyak kelapa. Maka minyak pun tak ada masalah. Kalau bercampur minyak, biar lama sikit, nanti minyak akan duduk dia je, air kat bawah, ambil, buang minyak. Air tu bau minyak, walaupun bau minyak mutlak. Tu satu cara, berubah dengan bercampur benda tadi. Jadi bila dia sebut kat sini, takrif dia benda beku, benda suci yang beku, okey, yang beku bukan bermaksud beku saja. Kalau beku macam batu apa tadi tu, okey, iyalah beku, ataupun berasing. Berasing ni minyak ni, walaupun minyak tu tak beku. Tengok takrif dia tu. Sebab kata benda suci yang beku, minyak bukan beku, cair. Beku atau berasing, berasingan, tak campur, maka air itu kekal mutlak. Yang kedua, dia tak bercampur dengan benda beku, dia duduk sebelah, dia panggil mujawir juga. Dia memberi bau, warna atau rasa dekat air, tapi tak bercampur. Yang tadi bercampur terus. Walaupun yang benda yang menyebabkan bau tadi, walaupun najis sekalipun. Contohnya, kita ambil yang bukan najis dulu. Durian. Ni durian, ini air, tak bercampur. Sebab durian kalau bercampur, dia jadi sepati. Tak bercampur, duduk sebelah-sebelah. Dalam peti ais ke, mungkin dalam peti ais, ataupun bukan dalam peti ais, kat luar ke. Durian banyak ni, air ada satu baldi ke kat tepi ni, sebelah dia. 2-3 hari, air tu bau durian, dia panggil berjiran juga, mujawir juga. Air tu bau durian. Okey, maka air ini telah berubah pula dengan apa? Dengan benda yang suci. Ya, dengan suci, iaitu durian, suci. Jenis apa ni? Jenis sebati ke? Tak, durian tak kena pun nak sebati je nah. Jenis berjiran, tapi bukan berjiran dekat macam tadi, lagi jauh berjiran, tak kena pun air tu. Maka itu kekal mutlak. Itu kalau suci. Najis sekalipun, bangkai, ada bangkai tikus ke, bangkai apa mati, ada air kat sini, tak kena pun. Seminggu kita balik kampung, tikus mati ke apa ke, buatlah, biar awak mati ke dalam rumah, masuk tak reti nak keluar ke apa, mati, bau busuk. Kita ada satu baldi air, selang seminggu air tu bau bangkai, sedangkan tak bersentuh pun, mutlak. Cuma makruh pakai, sebab air yang berubah ni, walaupun dia mutlak, tambah berubah bau busuk lagi, makruh pakai. Baju kita, tikus mati dalam almari, dia mati dalam almari, kat bawah tu dia mati dalam almari, dalam laci, kat atas tu jubah. Selang seminggu bau perasan, tengok jubah semua bau bangkai tikus. Kekal, dia tak panggil mutlak lah. Baju tu tak najis, buat semayang pun boleh, tapi makruh sebab busuk kan. Semayang busuk-busuk ni makruh. Cuma adakah bau ni kita nak basuh? Yang nak basuh tu bukan wajib, kita boleh je pakai. Sebab apa? Mujawir. Yang tu bukan air lah. Kalau air pun tak apa, air pun malah mughallazah sekalipun, lalu tak lalu tu kita punya hal. Kita punya hal. Ada babi panggang kat sini, air duduk sini, selang beberapa hari tengok bau babi, tak kena, jangan kasi kena mughallazah lah, tak kena, bau, kekal juga mutlak. Boleh ambil wuduk, boleh minum sekalipun. Soalannya nak tak nak tu kita punya hal lah. Memang kita tak nak, malah makruh pun minum. Sebab yang bau-bau ni, benda-benda bau ni makruh. Cuma dia tak sentuh, dia tak kena pun. Cuma dia berpindah dengan berjiran. Maka kekal mutlak. Kalau baju ke apa, kekal suci. Cuma makruh bawa semayang sebab bau busuk. Alah, bau peluh pun, bau ketiak pun makruh. Ini kan pula bau yang itu lagi makruh. Maka sunat basuh, tak wajib basuh, sunat basuh. Sambung lagi. Seperti itu juga air berubah tak? Sebab bercampur dengan sesuatu benda yang tidak dapat dielak daripadanya, tak dapat elak. Yang ini pula cerita lain pula. Ini pula bukan cerita air yang kita simpan, tak. Air yang dekat jalan dia. Air dia ada jalan dia, air sungai ada jalan dia, alur ada jalan dia, laut ada jalan dia, semua ada jalan air kan, ada tempat dia, ada tempat. Jadi tiba-tiba air tu berubah dengan sebab tempat dia tadi tu. Tempat dia tu dengan sebab tempat dia berubah. Dia kata kat sini seperti tanah. Air mesti duduk atas tanah. Air sungai kayak apa. Kemudian bila duduk kat tanah tu dia akan sebati.
Jadi air itu jadi keruh mutlak. Walaupun dia berubah. Sebab apa? Sebab jalan dia ataupun memang tu tempat dia berubah. Okey. Maka mutlak. Okey. Sebab tak dapat nak elak. Macam perigi telaga kan. Mungkin telaga tu berubah. Bau mungkin yang terbiar lama dia akan ada bau tak? Dia akan ada bau. Siapa ada telaga, kalau tak guna lama, air telaga ni dia kena sentiasa ambil. Kalau kita biar lama sebulan 2 bulan, dia akan bau. Bau tu nak cakap bau apa? Macam kepam sikit tu. Bau macam dalam tempayan, bubur air lama 2-3 bulan pun bau juga. Bau benda tu. Bau kepam tu. Bau macam kadang-kadang berminyak lagi. Air telaga, air dalam tempayan, benda lama dia akan berminyak. Semua tu maaf. Sebab telaga tu tempat dia duduk. Tiba-tiba air tu tak bergerak. Sebab tu air tu kena sentiasa kita ambil air baru akan keluar. Ambil, air baru keluar. Ni kita duduk biar macam tu, dia akan bau. Mutlak. Samalah juga. Nak guna ambil wuduk, sah. Makruh sebab air bau. Tapi sah. Dia kekal mutlak sebab memang tempat dia gitu. Lumut. Kalau lumut ni dekat lumut ada kat kolam. Kadang-kadang ada kat perigi pun ada juga. Lumut banyak sangat menyebabkan berubah warna hijau air tu. Maka air tu kekal mutlak walaupun warna hijau. Walaupun bau lumut kuat mutlak. Sebab tempat air duduk mestilah lumut ada. Tak boleh nak elak. Itu dia kata yang tidak dapat nak elak. Kemudian dan tempat ia bertakung. Samalah juga. Tempat ia bertakung. Tak kisahlah kat mana-mana dia bertakung. Sebab lama bertakung dia akan berubah bau. Tak ada masalah. Air itu kekal mutlak. Kerana dia berubah kerana tempat dia dan mengalir. Kalau mengalir ni biasanya kalau macam sungai ataupun sungai yang kecil tu, dia ada satu batu kiwi dia panggil. Dalam kitab-kitab tulis artal. Batu kiwi. Batu kiwi ni warna kuning. Bila banyak kat situ, air duk lalu, air tu akan berubah jadi kuning. Kerana batu tadi. Batu kiwi dia panggil. Maka berubah warna mutlak sebab memang tempat jalan dia. Walaupun berubah. Ataupun dengan sebab lama bertakung. Satu lagi, sulfur. Apa ni? Air panah. Belerang. Saya nak lupa. Belerang. Dekat air panas, biasa air panas ada belerang. Dia ada belerang ataupun kita panggil sulfur tu. Air tu dia ambil, dia dah bertakung, bau telur busuk. Bau telur busuk, bau sulfur tu, bau belerang. Belerang tadi tu memang tempat di situ, bukan orang bawa belerang, memang tempat dekat situ. Maka air lalu tu menyebabkan berubah mutlak. Mutlak. Saya dapat soalan beberapa bulan lepas ni, air yang belerang tu boleh ambil wuduk tak? Air yang bau macam telur tembelang kita, telur busuk tu. Kat mana ni? Dekat tempat air panas. Mutlak. Kan dia dah berubah sifat. Dia berubah kerana tempatnya macam tu. Nak buat macam mana? Maka mutlak. Macam tu juga air laut. Air laut masin. Tapi memang air laut masin. Lepas tu mutlak. Walaupun dia berubah masin. Walaupun berubah masin. Air yang kena tanah, keruh. Mutlak boleh ambil wuduk. Kita takut naik jerawat ajalah, tapi boleh ambil wuduk. Sebab apa? Memang air duduk dekat tanah. Tempat dia. Maka maaf. Habis. Itu jadi selesailah air yang sebati, maka air itu suci. Air suci bercampur dengan benda yang sebati, suci, tapi dia tak menyucikan. Air yang berjiran dengan sesuatu berubah pula dengan benda yang suci. Kalau dia berubah dengan benda najis, dia najis. Air yang berjiran, dia tak kena, dia kena air, tapi dia boleh keluarkan balik. Dia panggil mujawir, dia suci dan menyucikan walaupun berubah. Selesai. Habislah, lama nak habis bab ni. Habis. Kemudian ada satu lagi di bawah tu. Macam mana kalau air tu, tadi air kena benda suci, macam mana kalau kena najis? Tu. Air yang kena najis disebut mutanajis. Dia bukan mutanajis. Mutanajis isim maf'ul. Mutanajis.
Kadang orang tersilap je lah. Lepas sebut mutan najis. Bukan mutan najis, mutanajis. Betul lah dalam kitab kita. Air yang kena najis, air kena najis. Dia panggil air mutanajis. Dengan maksud air yang kena najis. Okay. Macam tu juga baju kena najis tidak menyebabkan baju tu jadi najis. Maksudnya baju kena najis. Baju najis. Tidak. Baju yang kena najis. Baju tu suci tapi kena najis. Air tu suci, kena najis. Jadi air yang kena najis. Kalau najis berbeza. Najis ni ain dia, masdar. Ain dia iaitu najis. Ni apa? Najis. Ni apa? Air. Ni bukan najis. Pup kena. Namanya air yang kena najis. Ni najis. Ni air kena najis. Najis tak boleh disucikan sampai bila-bila. Najis, kan? Sampai kiamat tak boleh suci najis. Air yang kena najis boleh suci. Bukan air aja, benda yang kena najis boleh suci. Basuh lah. Tapi najis tak boleh suci. Kena faham betul-betul. Air kencing adalah najis. Bukan kena najis. Air kencing tu adalah najis. Jika dapat proses sehingga dia jadi putih, suci dan berkhasiat, tetap juga najis. Tapi air yang kena najis, bila proses dapat buang najis, maka air itu mutlak balik. Itu air new water orang Singapura buat tu. Singapura dia buat new water. New water tu maksud dia kan tempat dia kan kecil. Jadi loji tu, tempat taik tu dia proses. Akhir sekali keluar air. Beli murah-murah, nak minum tak? Nak? Tak mampu tak minum. Tapi dia jual. Tapi kalau kena gaya dia buat, suci. Kena gaya, dia adalah syarat-syarat dia. Dia kena kumpul dulu, air tu suci, berkumpul lebih 2 kullah sebagainya. Kalau sekadar proses gitu aja, tak boleh. Tak suci, itu bab lain lah. Jadi dia kata kat sini, air yang kena najis disebut mutan najis, iaitu air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya najis. Air ada, masuk dalam tu najis, kena najis, maka air itu mutan najis, air yang kena najis. Atau sesuatu yang kena najis, air atau sesuatu yang kena najis, iaitu air yang termasuk dah termasuk dalam air itu, atau terjatuh ke dalamnya najis, atau sesuatu yang kena najis. Gini, air mutlak jatuh najis, mutan najis. Okey. Telefon kena najis. Telefon kena najis. Ni hati-hati telefon ya. Hati-hati. Sebab apa? Kita duduk beli ikan, duduk beli ayam, duduk beli daging, kita duduk pegang-pegang. Kita duduk pegang ni, nak ni, ni harimau menangis ni, anak ni berapa sekilo ni, pegang ni. Kemudian kita pun basuh dalam air yang disediakan. Air yang kat pasar-pasarnya lah. Mana ada pipe? Supermarket ada. Yang besar-besar dia sedia pipe. Yang mana dia ada besar. So ni bekas. Orang duk celup situ. Okey, oleh kena air tu sikit aja. Jadi dia pegang dah semua, kena darah, kena apa dah, dia pun cuci gitu. Bukan cuci pun. Okey, timbang. Dia pun pegang telefon. Basah ni, kena. Dia panggil telefon mutanajis. Telefon kena najis. Okey. Tak ada masalah. Hati-hati, tak boleh bawa sembahyang. Ada dalam poket, tak sah sembahyang. Sebab kena najis kan. Telefon tadi tu masuk dalam air. Air ni pun mutanajis juga. Itu maksud dia. Air yang termasuk atau jatuh ke dalamnya najis, masuk air mutanajis, ataupun dia bukan najis. Dia telefon bukan najis, tapi kena najis. Tak basuh lagi. Masuk air mutanajis juga. Tu. Atau sesuatu yang kena najis masuk dalam air, maka air itu bertukar mutanajis. Padahal air itu tidak sampai 2 qullah. Ataupun yang masuk air tadi tak sampai 2 qullah. 2 qullah ni banyak mana? Lebih kurang 13 tin minyak tanah. Ni orang dulu ni kitab lama. 12 tin minyak tanah. Orang dulu kan pakai minyak tanah kan ada tin tu. Besar dengan tin biskut. Biskut tu sama lebih kurang 13 tin. Try lah. Tapi kalau tin tu kecil ke, kena tengok juga. Tin dulu ni 13. Dia sebut liter tu 230 liter. Banyak lah.
Tak tahu. 230 liter lah. Okey. Ini berapa? 250. Maknanya 4 ni 1 liter. Berapa? 230. Banyak ni, banyak botol. Okey. 230 liter ataupun 13 tin minyak tanah itu adalah sekurang-kurang 2 kullah. 2 kullah. 2 kullah. Jadi kalau air tu kurang daripada 2 kullah, termasuk najis, termasuk benda yang kena najis, muntah najis. Tapi kalau air tu lebih 2 kullah, tengok pula berubah tak air tu dengan masuk ni najis, ni air 2 kullah lebih 230 liter masuk najis. Okey, adakah air ni muntah najis? Tengok berubah ke tak? Berubah, bau berubah, muntah najis. Walaupun banyak tu lebih 2 kullah. Berubah color, maka muntah najis. Berubah warna, muntah najis. Kalau masuk tak berubah, masuk najis tak berubah, maka air itu kekal mutlak. Walaupun mughallazah sekalipun. Kullah besar kullah, lebih 2 kullah, yang lebih 2 kullah masuk babi. Senang kata gitu. Masuk babi dalam tu. Okey? Air lebih 2 kullah, air tak bau babi pun, tak berubah pun mutlak. Anak babi. Macam babi melampau, contoh najis babi lah. Anak babi kencing ke dalam tu, berak dalam tu. Tengok ada najis. Air berubah tak? Air tak berubah. Kekal mutlak. Tangki air. Tangki air berapa? 300 liter. Tangki air yang mana tu? Yang tak kat atas tu. Yang warna hitam tu. 300 liter. Bagus orang buat tu. Pandai lah juga. Kau masuk tikus, masuk apa dalam tu kan? Kita alamak, asal bau apa ni? Bukan bau, kita tak rasa apa-apa. Mungkin kita tak rasa apa-apa, tapi bila kita minum sakit perut. Apa dia? Monyet mandi. Monyet mandi tak ada masalah. Kalau dia kencing dalam tu apa masalah. Monyet mandi suci. Cuma dia kencing berak dalam tu kan. Kita pula tak ada bau. Kalau berubah bau tu ada, memang berlaku kes ni. Memang berlaku. Ada binatang mati dalam tangki tu besar. Tangki tu pula yang berapa tingkat ni, yang 5, 6, 7 tingkat punya bangunan ni. Dia kata bau pelik lah air ni, tapi dia minum juga, dia ambil uduk juga. Bau pelik. Selang berapa minggu, pakat-pakat sakit perut, baru dia pergi cek. Bila cek ada binatang apa dalam tu, mati 2-3 ekor mati. Okey, soalannya nak macam mana? Benda dah lepas. Sembahyang pakai air tu semua tak sah. Sebab dah tahu berubah. Air yang berubah dengan benda najis. Cuma ketika dia sembahyang tak berdosa lah. Sembahyang dia tanpa wuduk. Dia kata dia ambil wuduk. Wuduk tak sah. Nak ambil wuduk kena air mutlak. Itu bukan mutlak. Tapi dia tak tahu. Bila dia tak tahu, sembahyang dia tak berdosa. Tapi tak sah. Kalau tak dapat tahu sampai kiamat, tak apa. Benda tak tahu sampai kiamat, tak apa. Dapat tahu setelah 2 minggu. Siapa yang sembahyang pakai air tadi tu, semua kena qada. Air tu sebab lambat dapat tahu. Berdosa tak berdosa? Dia tak berdosa. Sebab dia berubah. Tapi ada juga yang berlaku, mungkin seekor kucing je masuk, tangki tu besar, bukan 2 kolah lah, berkulah-kulah lagi besar. Air tu tak bau. Cuma minum sakit perut. Minum sakit perut. Terpaksalah beli air macam ni. Lepas tu ada orang tergerak nak cek tengok ada bangkai kucing. Bangkai kucing yang mana bangkai kucing tadi tidak mengubah pun air. Sebab kalau mengubah mesti dia dah bau masa kat bawah buka pipe. Maka sembahyang semua sah. Cuma sakit perut tu macam mana, makan ubat. Cuma semua sah. Sebab apa? Sebab air tu walaupun dia bercampur dengan najis, bangkai tu najis, tapi tak berubah. Bila tak berubah, air tu kekal mutlak. Air yang kurang 2 kullah, kurang 230 liter, kena najis, katalah 200 liter. Ambil satu cawan macam kecil sangat, ambil 200 liter. Dengan maksud tak sampai 2 kullah. Kena najis je. Tak payah tahi cicak. Tahi tikus sebiji je, tahi tikus. Tahi kambing sebiji je jatuh. Pluk dalam air 200 liter. Semua muntah najis walaupun tak berubah. Jadi air muntah najis jika lebih 2 kullah masuk najis kekal mutlak kecuali berubah bau, warna atau rasa, maka dia jadi muntah najis. Air yang kurang 2 kullah masuk najis, terkena najis, sama ada berubah atau tak berubah, muntah najis. Itu akan dia bincang balik sekali lagi.
Sebab tu ditulis kat bawah tengok sama ada berubah atau tidak. Sebab kurang dua kulah. Sama ada berubah air tu, berubah bau, warna atau rasa. Air ini tidak suci dan tidak menyucikan benda lain. Dia tak suci dan dia tidak menyucikan benda lain. Air ni dah lah tak suci. Maksudnya tak suci itu maksudnya tak boleh minum. Tak suci. Dan tidak menyuci benda lain maksudnya tak boleh buat cuci tai ayam ke apa. Kata ada kat lantai rumah kita ada tai ayam ke, anak kencing kat lantai ke, ada air 1 baldi 2 baldi, tapi air tu tak sampai 2 kulah, termasuk tai cicak. Tai cicak dah buang, tak bau pun kan mutan najis juga. Dekat halaman ada kat luar rumah ada tai ayam, dah tai kucing dah buang semua, tapi nak jiru ni, jiru rugi. Pakailah air kena tai tadi, tak boleh dengan maksud tempat tu tak suci. Dia pun jiru juga. Tempat tu besar ni, tai tadi yang kena tai tadi dah tak ada dah, tak ada bau, tak ada apa dah, cuma tak lalu air mutlak je. Dia pun cuahlah air yang tak cukup 2 kulah tadi, yang dah masuk tai cicak tadi. Tempat tu kekal, dia panggil mutan najis. Dia panggil najis hukmi. Najis dah tak ada, bau, warna dan rasa dah tak ada, tapi dia tahu najis. Maksudnya dihukum najis walaupun najis tak ada. Sebab najis nak hilang, nak terangkat hukum najis mesti dengan air mutlak. Maka nama tempat tu najis hukmi. Apa kesan daripada najis tu najis hukmi? Kesan dia adalah jika basah dia akan berpindah ke pihak yang pertama. Pihak pertama ke pihak yang kedua. First party ke second party. Third party tak berpindah. Macam mana main parti pula ni? Bukan parti tu parti insurans bukan. Maksudnya tempat yang kena najis dah buang najis, kemudian basuh dengan air mutan najis. Sebab sayang kat air. Tempat tu dah tak ada bau, warna, rasa, najis semua tak ada, tapi hukmi sebab tak lalu air mutlak. Okey. Kemudian kering. Masih lagi najis hukmi. Okey. Kaki dia contohnya basah. Contoh basah aja, kering tak berpindah najis Mughalazah pun tak berpindah. Kita tahu kan, pegang anjing kering kan. Tu mughalazah, ini bau apa? Tai kucing, tai ayam. Kaki basah, yang ni kering dah. Tu pijak. Bila basah, satu kering, dia berpindah. Maka berpindah daripada first party, iaitu tempat asal najis hukmi, ke second party, iaitu kaki dia. Okay. Kemudian dia pijak. Kan ada tapak kaki, sebab basah kan. Dia tak berpindah, kedua, ketiga, keempat tak pindah. Tu maksud first, second and third party tadi. Dia tak pindah. Pakai slipper, tak pindah kat slipper. Dekat kaki je dia ada. Masuk dalam masjid, tak pindah kat dalam masjid. Walaupun basah kaki dia. Sebab dia najis hukmi. Tapi najis aini, pijak tahi betul, yang ada lagi sifat-sifat, tinggal bau ke, ada warna, color ke apa, dia pijak, maka berpindah daripada satu tempat ke satu tempat kaki dia. Dia pijak, ada kesan lagi, berpindah. Selagi ada warna, bau atau rasa, selagi itulah najis berpindah. Kena kat selipar, naik kereta, tekan pedal, kena dekat pedal, naik masuk masjid, selagi ada kesan, selagi itulah berpindah. Sebab itu najis aini. Ini najis hukmi, najis dah tak ada, hukum aja ada, najis dah tak ada, dia hanya berpindah dekat kaki je. Lepas tu kaki dipijak lah, tak pindah lah. Lepas tu namanya najis hukmi. Najis hukmi. Dia tak berpindah lah. Jadi kena juga lalu dengan air mutlak. Lalu air mutlak sekali je, sikit je. Kalau besar mana, tengoklah besar mana. Lalu bila kena air mutlak dekat kat situ, air tu kena je tempat najis hukmi tadi, namanya air mustakmal. Dia tak panggil air mutan najis, dia panggil air mustakmal. Dah jadi air mustakmal, maka tempat tu terangkat hukum najis, jadi suci. Okey. Okey, di bawah ni yang last terakhir, di bawah sikit kena lompat sikit, sebab kita nak tengok 2 kulah tu. 2 kulah tu kan, dia sebut 2 kulah, tapi dia cuma terangkan 13 tin minyak tanah dan 230 liter kan. Lompat sikit nombor 4 tu, sekadar kita nak tahu lebih perincian dia. Berat 2 kulah tu berapa banyak sebenarnya? Main gallon ke, tengok kilogram ke, dia dekat bawah tu. Ya. Yang dikatakan air 2 kulah itu ialah sebanyak lebih kurang 52 gallon. Yang mana 52 gallon? Okay. Atau 13 tin minyak tanah. 13 tin macam tadi lah. Atau 230 liter. Okay. 230 liter ni boleh kita kata 230 kilogram.
Air orang tak timbang. Kan? Tapi kalau timbang juga boleh lebih kurang tak lari. Liter dengan kilogram air tak lari. Tapi kalau minyak ke apa dia lain sikit, liter dengan kilogram. Sebab dia bukan air, dia macam cair, berat dia lain, macam susu ke apa kan. Berat dia lain sikit. Kalau air biasa ni, kita boleh katalah, mudah-mudah kata 230 liter adalah 230 liter adalah 230 kilogram. Boleh kata gitu. Jadi kalau tak tahu nak buat liter, timbang. Okey, cari lain pula. Atau jika dalam sebuah tangki 4 segi. Tangki 4 segi. Okey, bila sebut 4 segi ni maksudnya 4 segi tepat. Luasnya 23 inci, lebar dan 23 inci dalam. Maksudnya tak boleh lah macam ni. Tak boleh lah. Macam ni. Macam ni boleh. 23 inci 2 kaki. Tak sampai 2 kaki tak? Mudah-mudah kira 2 kaki lah. 23 inci dalam 23 inci. Ini panjang sini ya. Taklah besar sangat. Tak besar sangat. Boleh lah. Banyaklah juga tapi taklah besar sangat. Itulah 2 kol lah. Atau jika sebuah tangki bulat. Bagus sungguh. Bagus satu-satu dia beritahu. Tangki bulat. Macam ni tangki bulat, bawah bulat. Yang tadi petak bulat bawahnya. Lebarnya 19 inci. Apa dia panggil? Diameter diameter kan? Diameter ni 19 inci. Ni. Dalamnya 46 inci. 46 inci. Maka itulah dia 2 kol lah. Sekurang-kuranglah tu. Lebih lagi bagus. Kalaulah nak pakai macam orang dulu masa kami mengaji dulu, Tok Guru tak ada sebut main cinci gini. Dia kata 1 hasta serubuk. Gitu. 1 hasta serubuk. Kalau petak 1 hasta serubuk. 1 hasta serubuk. 1 hasta dengan 1/4 lagi. 1 hasta dah 1. 1 ni bagi 4. Dapatlah banyak ni. Jadi 1 hasta tambah lagi. Senang orang dulu macam tu pakai tangan hasta. Kita tak ada main ukur-ukur tali orang dulu. Ataupun 1 hasta 4 jari. Ada juga 1 hasta 4 jari. Ini lepas tu belah sana 1 hasta 4 jari. Dalam 1 hasta 4 jari. Orang dulu macam tu. Jadi kalau kolah masjid yang terbaik, sini ada kolah. Ada. Kat mana? Kolah masjid tutup. Kolah masjid yang terbaik adalah, memang kolah masjid tu besar, pasti lebih. Cuma yang terbaik adalah kolah masjid ni, kalau orang ramai pakai lah, yang bukan tutup, yang buka. Yang tutup tak apa lah, yang tutup tak ada masalah. Yang terbuka, ukur ataupun ketika buat besar tu, bukan 2 kolah lah, mungkin 5-6 kolah kot. Biasa kolah masjid 5-6 kolah. Walaupun dia besar, tentukan berapa banyak 2 kolah tu. Maksudnya tengok tinggi mana. Sebab besar kolah besar. Jadi kat mana yang 2 kolah air ni? Tentukan. Sama ada nak letak tile warna lain-lain ke, nak letak garis ke, nak cat ke, letak lain. Katalah kolah besar ni 5 kolah. Yang nak untuk kata banyak ni 2 kolah. Maka 2 kolah banyak ni. Katakanlah. Maka buat line. Buat tile tu warna lain ke, buat cat ke, tak kisah. Yang penting tanda. Lepas tu tulis kat situ had 2 kolah. Jadi bila air tu makin kurang, turun daripada tu dah kurang 2 kolah, bahayalah. Tak sepertinya tak sah, bahaya. Kalau penuh ni, ambil lah wudu, ambil basuh muka, air masuk balik, basuh tangan, air masuk balik, tak ada masalah. Malah termasuk najis pun tak ada masalah lagi, selagi tak berubah. Tapi kalau dia duduk dah line tu ke bawah, hati-hati. Hati-hati jangan. Lagi satu lagi, kalau dah bawah nak ambil je nak, kena tungging gitu. Tak kisahlah, cuma nak bagi tahu biar ada had. Sebab bimbang takut dia kurang. Tapi biasa semain Jumaat lah. Masa tu air habis. Orang duk sibuk ambil. Lepas tu kata ada masuk najis ke apa ke. Lepas tu kena buat line. Kat mana had 230 liter tadi. Habis cerita pasal kullah. Berhenti kita dekat nombor 3.
dan tidak termasuk dalam golongan ini jika terjatuh dalam itu najis yang dikecualikan, umpama bangkai binatang, okey, masuk bangkai sebagainya akan datang tu. Lepas tu lepas pada tu akan datang bulan depan cara menyucikan najis pula. Cara menyucikan najis secara berkitab. Bukan cara pengalaman. Pengalaman semua dah berpengalaman dah. Cara kitab cakap macam mana nak cuci najis. Tangguh dulu. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.